Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Ahmad Zahid ketuai tanda tangan akuan bersumpah sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Berita sepenuhnya. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mendakwa wujud akuan bersumpah dalam kalangan ahli parlimen parti itu bagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata, beliau turut digesa menandatangani SD terbabit sehingga timbul isu jajaran baharu ketika itu. Isu jajaran baharu no Anwar no DAP, come on, saya saksi hidup ada SD ditandatangani untuk sokong Anwar jadi Perdana Menteri, katanya. Tajuddin berkata pendedahan itu dibuat hari ini kerana perkara itu tidak didedahkan Presiden UMNO kepada ahli-ahli partinya. Saya saksi hidup ada diminta tanda tangan surat sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kata no DAP no Anwar, tetapi memang ada SD UMNO sokong Anwar kepada istana. Saya diminta tanda tangan. Mula-mula saya tak nak, tetapi dengan masam muka tanda tangan juga, katanya. Ditanya siapa yang mengepalai gerakan bagi mendapatkan tanda tangan SD berkenan, Tajuddin dengan suara yang tegas berkata, ia dikepalai Ahmad Zahid Hamidi. Mestilah dia kepala, katanya lagi. Mengulas lanjut, beliau turut menamakan beberapa ahli parlimen lain yang menandatangani SD terbabit. Antaranya ahli parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz, dan ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Razak. Ahli Parlimen lain, Datuk Seri Hisamuddin Husin, saya tak ingat. KJ pun saya tak ingat tanda tangan SD atau tidak, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini aku nak kongsikan satu cadangan yang luar biasa, satu permintaan yang luar biasa, satu pendedahan yang amat luar biasa. Sejak akhir-akhir ini, peningkatan harga dan kos hidup rakyat makin tidak terkawal. Mencanak-canak seperti roket. Kata orang dalam channel aku yang bagi komen, mereka kata hanya satu perkara yang pandai turun di Malaysia ini, yang banyak turunnya, hanya air hujan. Kemarin naik lagi, dan naik lagi. Terkini makin ramai orang mula mencari minyak yang murah. Kerana pada 1 Julai ini bermulanya subsidi minyak untuk minyak-minyak tertentu dikenakan atau ditarik balik subsidinya. Ini menyebabkan ramai orang membeli dan membeli. Dan kemarin di dalam harian Metro ada satu berita yang luar biasa menarik perhatian saya. Apabila kedapatan ramai ahli keluarga masuk dalam satu kedai yang sama tapi membayarnya berbeza-beza. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan minyak paket secara berasingan. Dengan kata lain, stok. Stok itu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu ada beberapa komen di dalam channel saya. Mereka memberikan komen yang luar biasa. Aku suka dengan komen-komen mereka. Walaupun ada juga yang mencadangkan, seperti Rafidah Aziz mencadangkan gaji menteri dikurangkan, dipotong sebanyak 20%. Dan ada juga dalam tulisan sabudin.com, beliau mengatakan bahawa kalau berani menteri potonglah 50% gaji mereka, kerana masih banyak allowance yang lain. Tapi ada menteri daripada UMNO yang tidak atau menolak cadangan tersebut, kerana menurut beliau pemotongan gaji 50% atau 20% yang dicadangkan oleh Rafidah Aziz tidak kena pada tempatnya dan tidak menyelesaikan masalah.
Tapi sejak akhir-akhir ini semakin ramai menteri yang bersetuju untuk dipotong gaji mereka bagi membantu dan menyejukkan hati rakyat. Pada pendapat saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Menteri UMNO itu. Pemotongan gaji menteri-menteri itu jauh sekali dapat menyelesaikan masalah rakyat, naiknya harga. Kerana apabila gaji menteri dipotong, itu tidak akan dapat membantu menurunkan harga barang dan apalagi untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Cuma itu saja dapat menyejukkan hati rakyat sebagai tanda empati, simpati kepada rakyat. Apabila hal ini berlaku, banyaklah netizen yang memberikan cadangan. Ada 3 cadangan yang telah saya kumpulkan hari ini yang ingin kita kongsikan kepada semua rakyat Malaysia. Cadangan ini pada pendapat saya sangat relevan dan baik. Walaupun secara dasar ekonominya ataupun prinsip-prinsip ekonominya, secara teori, hal ini mungkin akan menyebabkan inflasi, kerugian, habisnya uang negara dan sebagainya. Tetapi inilah suara rakyat. Pertama, ada rakyat yang mencadangkan bantuan RM100 one off itu hanya boleh guna beberapa menit, beberapa jam, dan akan habis begitu sahaja. Mereka mencadangkan, netizen mencadangkan dalam channel saya, mereka kata, apa kata kalau Perdana Menteri mengumumkan bantuan keuangan setiap bulan. Aku tahu ini kontroversi dan mungkin ramai yang tak suka, tapi ramai juga yang suka. Kerana secara teori ekonominya, perkara ini akan berantai. Dicadangkan, Perdana Menteri memberikan bantuan sebulan RM5,000 kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang di bawah B40 ataupun berada kedudukan B40. Bagaimana dengan M40 dan sebagainya? Mereka diberilah serentak 5,000 setiap bulan. Wah, kalau ini terjadi, memang akan ada faktor ekonomi yang mungkin akan berlaku risiko. Tetapi sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban rakyat. Kalau 5,000 sebulan, saya percaya siapapun kerajaan itu pasti akan dapat menambat hati rakyat. Kita tengoklah nanti, mungkin satu hari nanti sebelum PRU, mungkin cadangan netizen ini dapat ditunaikan oleh Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob. Dia mungkin akan buktikan bahwa permintaan daripada rakyat itu akan ditunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana KWSP rakyat sudah banyak habis, telah dikeluarkan begitu banyak dan masa depan tahan apalagi selepas ni, aku percaya ramai orang di dalam kalangan rakyat Malaysia ini yang mungkin terburu-buru. Ada beberapa rakan aku sudah mula bercerita. Mereka kata mereka agak menyesal kerana mengeluarkan wang KWSP itu secara terburu-buru. Kerana mereka kini sedar wang KWSP yang telah dikeluarkan itu sudah habis digunakan tanpa disedari begitu saja. Hilangnya, datangnya, dapatnya begitu cepat, hilangnya begitu cepat juga. Ada kawan-kawan yang menggunakan uang KWSP itu entah apa yang dibeli, sekadar membayar utang, 2-3 utang, pembelian perabot dan sebagainya, hilang, habis begitu saja. Walhal kehidupan 20 tahun akan datang lagi menanti uangnya. KWSP telah habis dikeluarkan. Jadi nak guna apa pula waktu itu? Jadi mereka cadangkan supaya simpanan KWSP dapat digandakan semula. Kerajaan dimohon untuk menaikkan dan menyemak gaji di Malaysia. Kalau gaji swasta, gaji minimum telah banyak kali dikaji sehingga yang terkini 1,500 kalau saya tersilap telah diluluskan. Apa kata kalau penjawat awam juga dibuat semula kajian ataupun pelarasan semula gaji supaya penjawat awam dapat mengejar keadaan situasi keuangan sekarang ini. Banyak penjawat awam yang sekarang ini sebenarnya miskin papa kedana.
kelihatannya saja bergaya tetapi uangnya tiada, kerana yang disebabkan oleh uang boleh guna amat sedikit. Jadi dicadangkan Perdana Menteri selaraskan atau naikkan gaji pekerja awam 100% sekali ganda. Janganlah alang-alang apabila memberi, karena kalau bagi sikit-sikit tempohnya perlu banyak kali, tapi kalau 100 kali ganda ataupun 100%, maka waktunya pula lama. Tidak apa, lama baru dikaji semula pun tiada masalah. Itu cadangan daripada netizen. Dan cadangan yang ketiga, yang terakhir daripada netizen adalah, ini paling saya suka: kembalikan semula dasar pertanian yang pernah diperkenalkan oleh Tun Abdullah satu ketika dahulu. Sebelum ini kita tahu Tun Abdullah adalah bapa pertanian Malaysia. Beliau mencadangkan supaya Malaysia ini bergiat aktif di dalam bidang pertanian, karena dia dapat menjangka satu hari nanti Malaysia akan dalam masalah makanan, bekalan makanan, kalau tidak diubah dasarnya. Tapi hari ini apa yang berlaku, dasar itu seakan-akan telah dilupakan. Jadi apa kata netizen? Kembali semula kepada dasar itu. Sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan sebarkan maklumat ini supaya semua orang tahu, setuju atau tidak, sama-sama kita membangun Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.